Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Khalid. Nombor metrik 051767 daripada ISM Usuluddin semester 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fahmi bin Nasaruddin. Nombor metrik 050648 daripada ISM Usuluddin A SEM 4. Ini kami akan menerangkan serba sedikit tentang ilmu mantik yang bertajuk mafhum dan masadak. Saksikan video kami. Baik, lafaz kuli terbahagi kepada dua, iaitu dilalah alal mafhum dan dilalah alal afrad. Dilalah alal mafhum adalah mafhum dan dilalah alal afrad adalah masadak. Mafhum bererti majmu'ah as-sifat wal ma'ani was suwari az-zihniyah allati yafhamuha al-insan. Mafhum adalah himpunan daripada sifat dan makna dan gambaran yang wujud dalam fikiran setiap manusia. Contoh yang diberi adalah insan. Insan adalah manusia, iaitu mafhumnya kain, hayyin, hasas, aqil. Setiap benda yang hidup, mempunyai panca indera dan juga berakal. Seterusnya masjid, iaitu makan li salatil muslimin, tempat solat bagi orang Islam. Ketiga adalah mustashfa, iaitu hospital. Hospital mafhumnya adalah bina yu'aliju fihi al-marda, bangunan untuk menyembuhkan pesakit. Contoh lain yang kita faham daripada mafhum adalah bila kita jadikan sekolah ini dan kita letakkan sekolah ini sebagai satu contoh, mana mafhumnya adalah tempat untuk manusia belajar. Sekiranya kita menjadikan contoh yang lebih mendalam daripada sekolah, iaitu sekolah tadika ataupun taska. Sekolah tadika ataupun taska adalah tempat untuk manusia berumur 3 hingga 6 tahun sebagai contoh, ataupun kanak-kanak belajar. Bila kita mengubah subjek ini, maka akan berubah dari segi mafhumnya. Mafhum itu adalah gambaran yang paling tepat mengenai setiap sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung perbincangan yang kedua, iaitu tentang masadak. Masadak ni bermaksud majmu'atil afrad allazi yasduqu alaihimul lafz fil waqi', iaitu sekumpulan individu yang membenarkan ke atas mereka suatu lafaz pada realitinya, atau humma sadaqa alaihimul lafz, atau apa yang dibenarkan ke atas mereka tentang suatu lafaz, awil ladzi intabaqa alaihimul mafhum, atau yang yang digunakan oleh mereka sebagai pemahaman. Okey. Jadi apa yang nak dikatakan di sini ialah masadak ni ialah suatu perkataan yang digunakan oleh sekumpulan individu sebagai pemahaman mereka. Okey, untuk lebih memahami, kita tengok contohnya. Di sini saya bawakan 3 contoh. Yang pertamanya al-insan, manusia. Kalau kita tahu manusia ni ramai, jadi untuk kita mengenali seorang manusia tu, jadi kita akan menggelarkan mereka atau kita akan letakkan nama. Contohnya di sini Muhammad Ahmad, Saddam Hussein, Fahmi. Jadi kalau kita letak nama, kita akan kenal lah seorang tu. Kita tahu Saddam Hussein ni siapa, Ahmad ni siapa, Fahmi ni siapa. Okey, seterusnya contoh yang kedua iaitu masjid. Masjid pun banyak. Kalau kita nak kenal satu masjid itu,
kita akan letakkan nama masjid. Contohnya Masjid Abidin. Masjid Abidin dekat mana? Masjid Abidin Masjid Haram. Masjid Haram dekat mana? Dekat Mekah. Okey. Lepas tu contoh yang ketiga iaitu madrasah, sekolah. Sekolah ni kalau kita nak kenal satu sekolah tu kita akan letak nama juga. Contohnya Madrasah Sultan Zainal Abidin, Sekolah Sultan Zainal Abidin dekat Bandar. Okey, Madrasah Al-Khairiyah. Okey. Jadi kita akan kenal sesuatu perkara tu, perkataan tu melalui kita letak nama ni. Okey. Baik, aspek yang terakhir yang kita perolehi dalam tajuk mafhum dan masadak adalah alaqah bainal mafhum wal masadak. Hubungan antara mafhum dan masadak. Jadi hubungannya adalah idza zada al mafhum fa naqasa masadak. Wa idza naqasa mafhum fa zada masadak. Sekiranya bertambah mafhum maka berkuranglah masadak, dan sekiranya berkurang mafhum maka bertambahlah masadak. Contoh yang kita perolehi daripada buku yang kita pelajari iaitu kain sebagai mafhum. Kain adalah benda. Jadi masadak kepada kain adalah jamad, benda-benda yang keras, dan juga nabat, tumbuh-tumbuhan, dan juga haiwan dan juga insan. Sekiranya kita perincikan lagi mafhum iaitu kain hayyun, benda yang hidup, maka akan ternafilah jamad, benda-benda yang keras. Benda-benda yang keras yang tidak hidup akan ternafi, maka akan tinggallah masadaknya iaitu nabat, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga insan. Kemudian sekiranya kita perincikan lagi mafhum iaitu kain hayyun hasas, benda yang hidup dan mempunyai panca indera, maka akan ternafilah masadak yang lain daripada benda hidup yang tidak mempunyai panca indera akan ternafi, iaitu tumbuhan, maka akan tinggal haiwan dan insan sebagai masadak kepada kain hayyun hasas. Kemudian yang terakhir, sekiranya kita perincikan lagi menjadi kain hayyun hasas aqil, benda yang hidup, mempunyai panca indera dan juga berakal, maka masadaknya adalah manusia sahaja, insan. Akan ternafilah haiwan kerana haiwan adalah kain hayyun hasas tapi tidak berakal. Maka kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk ini, daripada subtopik ini adalah sekiranya bertambah mafhum maka akan berkuranglah masadak, dan sekiranya berkurang mafhum maka akan bertambahlah masadak. Wallahu a'lam. Itu saja daripada kami. Semoga kita dapat manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.